Saudara, kisah yang pertama ingin saya ketengahkan ini datang daripada Juliana. Apa kabar Casey dan juga para pendengar Ria 897 FM? Sebelum tu mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa semalam hari ini tak ada lagi live di YouTube, tidak ada lagi live di Spreaker, Spotify? Saya dah pun berkongsi jawapannya di saluran YouTube Casey, dan ramai telah pun memberikan komen di sana. Jadi kalau nak dengar penjelasan, boleh pergi ke saluran YouTube saya. Yang ini kiriman Juliana berkongsi peristiwa. Kejadian ini berlaku Casey ketika saya sedang duduk di kolong blok dengan berbual dengan tunang saya di telefon. Rumah saya di tingkat 2. Dan ada kalanya kalau saya nak bercakap dengan tunang, ialah dekat atas saya masih ada rasa segan. Bila nak berbual dengan tunang, nak berbual manja-manja, nak romantis. Rumah saya ni Casey kecil. Takut pula nanti seganlah kalau mak, kalau bapak saya dengar, ataupun adik perempuan saya dengar. Jadi selalunya selepas saya dah bertunang tu kan, kalau saya berbual dengan tunang saya akan turun bawah Casey. Turun bawah dekat kolong blok, saya akan bercakap dengan tunang saya. Tak jauh pun, naik turun tangga 2 tangga je Casey. Dan saya akan lazim berbual dengan tunang hanya pada waktu malam. Kerana waktu itulah semua orang dah tidur. Saya pun dah siap, dah mandi. Sebelum tidur tu akan bercakap lah. Tak lama pun, kadang-kadang setengah jam, 45 minit, baru saya akan naik dan tidur. Jadi Casey pendengar Ria 897. Malam tu saya duduk dekat kolong blok, seorang diri. Seorang diri seperti biasa. Saya duduk dekat kolong blok. Ada dipanggil meja dam, dengan tempat duduknya separuh bulatan. Ya, meja dam tempat duduk tu separuh bulatan bentuknya. Saya duduk dekat bangku separuh bulatan. Di tengah-tengah tu ada meja bulat, tempat orang main dam. Saya duduk situ, tempat permanent saya Casey. Duduk berbual lah dengan tunang saya. Dan Casey, waktu tu jam 11 lebih malam. Kawasan rumah saya ni memang amat sunyi, sepi, memang amat seram ada kalanya. Tapi saya dah biasa dengan keadaan sunyi dekat rumah saya ni. Perasaan takut tu ada, tapi ia datang dan pergi. Casey bayangkan, sedang saya duduk Casey, saya duduk dekat kolong blok seorang diri. Tiba-tiba saya nampak dari jauh ada perempuan ni tengah jalan. Ya, dari jauh dari mana saya duduk, kata Juliana, nampak ada seorang perempuan ni sedang berjalan Casey. Dia berjalan menuju ke arah yang tempat saya duduk lah. Dia jalan dekat kolong blok, dekat koridor di kolong blok. Jalan-jalan, dan wanita ni pula memakai pakaian serba hitam. Dan wanita ini juga menutup kepalanya dengan kain hitam, malah menutup wajahnya dengan kain hitam, hanya nampak mata saja. Baju hitam labu panjang, kain yang melirit sampai ke belakang. Saya yang tengah duduk ni, saya terperanjat bila nampak wanita yang berpakaian serba hitam. Jalan ke sini, dia jalan. Kemudian dia jalan melepasi saya. Ya, dia jalan. Dan dia langsung tak tengok saya. Dia jalan tengok depan, jalan terus. Jalan terus. Pendengar Misteri Jam 12. Anda bayangkan pada waktu itu, saya rasa takut. Meremang bulu roma. Saya pun cakap dengan tunang, you I nak naik atas, you temankan I. Tunang kata, sekejapnya berbual hari ni. I don't know lah. I think I saw something weird. Scary sih. Dia kata saya tak tahulah. Dia kata nampak benda yang pelik tadi lah. Seram sih.
Saya pun bangun Casey. Bangun dengan tunang saya di telefon tengah bercakap ni jalan. Tunang saya cakap nampak apa? Tak lah, got this lady. Ada perempuan ni. Seluruh anggota tubuhnya daripada kepala sampai ke bawah mengenakan pakaian serba hitam. Termasuklah wajahnya ditutup dengan kain hitam, hanya nampak mata saja. Saya pun jalan. Jadi bila jalan ni, sebalik tembok ni adalah lift lobby. Saya jalan sampai dekat lift lobby. Saya terperanjat Casey apabila ternampak wanita yang sama sedang berdiri dekat tangga. Bila saya tengok, astagfirullah. Tunang saya tanya, kenapa you? Kenapa? You macam mana nak naik atas you? She's standing at the staircase. Rumah saya kan saya katakan tingkat 2. Jadi nak naik atas ni kena naik tangga lah. Ketika kejadian ini berlaku Casey, dia bukan macam sekarang tau. Sekarang ni rumah-rumah flat semua tingkat 1 memang ada lift, tingkat 2 lift, 3 semua tingkat ada lift landing. Dulu waktu saya ni masih zaman bertunang dengan tunang saya, sekarang dah jadi suami lagi sih. Zaman dulu tu ada beberapa kawasan flat yang tidak ada lift. Terutamanya rumah saya ni. Rumah saya ni jenis rumah 4 tingkat. Rumah 4 tingkat ni dulu memang tak ada lift. Nak turun naik kena naik tangga ke si. Dia berdiri dekat lobi itulah depan tu. Dan waktu tu kawasan depan rumah saya, lobi tu tengah buat lift. Iaitu lift upgrading unit yang sedang dipasang oleh pihak pemerintah. Jadi lift masih belum ada, tengah nak buat lift, saya kena naik tangga. Saya berdiri dekat tepi tu, macam mana you nak naik ni? Jalan aje lah. Tak boleh, I takut lah you. Saya kata dengan tunang saya. Pendengar Misteri Jam 12. Saya berdiri, saya jenguk lagi. Jadi wanita ni berdiri, dia membelakangi saya tau. Dia berdiri, badannya memandang ke arah tangga naik atas. Saya dekat belakang, saya terjenguk. Saya takut. Sebab nak naik rumah saya, tangga tu saja yang naik rumah saya. Kalau saya naik tangga sebelah, dia pergi rumah yang lain, Casey. Saya berdiri lama, Casey. Berdiri, saya jenguk lagi. Berdiri, jenguk lagi. Sampaikan saya rasa nak dekat 15 minit saya berdiri, main jenguk. Dan seterusnya bila saya menjenguk, wanita tu tidak ada lagi dekat tangga. Saya pun dengan segera lari ke si. Lari, naik tangga tingkat 2, naik tangga tingkat 2 sampai rumah saya ni. Saya tengok, oh tak ada orang. Tengah nak buka pintu ke si, sumpah saya tak bohong, saya dengar bunyi suara macam orang main lidah, bunyi klak klak klak. Macam orang bunyikan lidah klek klek klek, katanya ejaan KLUK. Ya, saya rasa mungkin bunyi macam itulah. Tengah nak buka pintu ni, tunang saya dekat telefon, shoulder saya tengah ketap telefon pada telinga, tangan sebelah tengah nak buka pintu, saya dengar bunyi. Saya toleh dekat tangga Casey. Saya kan tinggal tingkat 2. Dekat tangga tingkat 2.5. Perempuan tu tengah diri, nampak mata saja Casey, tengah tengok saya dengan mata yang terbeliak, dan bunyi orang bunyikan klak kluk pada lidah. Allah, ya Allah. Saya buka pintu. Dah buka pintu, masuk, tutup pintu besi, tutup pintu kayu. Saya mangga pintu, Casey. Sampai dalam, badan saya sandar pada pintu. Ketakutan, Casey. Mak, bapa, adik perempuan saya semua dah tidur. Ruang tamu gelap. Yang lampu dia buka hanya lampu dekat dapur saja yang mak saya hidupkan. Rasa lega, Casey, dah dapat masuk rumah. Casey, tiba-tiba Casey saya dengar
Casey tahu, rumah saya ni, pintu rumah saya, sebelah pintu rumah adalah tingkap. Tingkap rumah saya boleh tengok bawah, tingkat 1. Tingkap rumah saya, kalau Casey jenguk tingkap sebelah pintu ni, Casey boleh nampak depan pintu rumah saya. Sebab dia adalah tembok kan, tembok, kemudian ada parapet. Jadi kalau Casey dekat luar, sebelah pintu rumah adalah parapet. Dekat parapet tu kalau Casey, tangan Casey panjang boleh pakai kayu, Casey keluarkan tangan daripada bahagian tepi tu, Casey lambai-lambai kayu, saya boleh nampak. Saya boleh nampak. Jadi saya berikan sedikit gambaran pada anda. Saya ni tengok dekat tingkap sebelah saya ni, belakang saya pintu, saya sandar. Sebelah kiri saya adalah tingkap ruang tamu. Dekat luar tingkap tu seperti dikatakan oleh Juliana, kalau saya tolak tingkap semuanya, saya boleh keluarkan badan saya, setengah badan ni boleh menjenguk dekat luar koridor Casey. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang berlaku pada malam tu? Saya dah sandarkan badan, dah sandar. Tiba-tiba saya dengar tak bunyi. Masalahnya Casey, pada mulanya saya ingatkan bunyi itu datang daripada luar koridor rumah saya. Tapi bila dia bunyi, saya toleh. Saya nampak wajah wanita yang mata terbeliak tu dekat tingkap ruang tamu Casey, sedang menjenguk mungkin daripada parapet. Dalam hati saya, panjangnya badan dia. Bila saya toleh, saya ternampak matanya dengan suara saya terpekik sekuat-kuat hati. Satu rumah bangun Casey. Mak saya bangun, bapak saya bangun, adik saya bangun. Saya lari pergi dekat mak saya, peluk. Mak saya tanya, kenapa? Astaghfirullahalazim, kenapa? Ana, kenapa Ana? Mak saya tanya saya. Mak, dekat luar tu ada orang, mak, seram. Bapak saya buka pintu, jenguk dekat luar kiri kanan. Ada tak pak? Ada tak? Saya tanya bapak saya. Dah tak ada dah. Kenapa dengan kau ni? Saya ceritakan apa yang berlaku. Kena marah ke si? Bukanlah saya nak minta ditimang, tapi setidak-tidaknya tunjuklah yang anda ni kesiankan saya. Keluar lagi malam-malam, duduk dekat kolong blok, bergayut telefon dengan tunang kau. Yang ini kisah datangnya daripada Bukit Gombak, Malaysia. Bukit Gombak di Malaysia, di mana tu? Adakah Bukit Gombak di Johor? Adakah Bukit Gombak di Pahang? Adakah di Kelantan? Di Perlis? Di Perak? Di manakah Bukit Gombak? Ini datang daripada Pian, Pian berkongsi. Macam nama suami, Baby Pian, Pian berkongsi kejadian yang menakutkan. Katanya pernah berlaku. Saya pendengar setia Misteri Jam 12, asal dari Bukit Gombak. Dan katanya terima kasih kerana setiap malam Casey berkongsi kisah seram, menjadi peneman saya kalau saya kerja pada waktu malam. Saya ni adalah pemain stok, pemain saham stok, dan saya berlandaskan stok yang ada dari Amerika. Biasalah Casey, kalau main stok ni, kalau ikut Amerika, Wall Street, mereka ni waktu kita tidur, mereka lah baru buka kedai. Mereka akan bangun sibuk dengan stock market. Jadi kerja saya ni adalah bermain dengan stock exchange, dan saya ada sebenarnya ramailah orang-orang di bawah saya yang membeli stok. Jadi saya harus bangun pada tengah malam untuk tengok jual beli turun naik harga stok. Saya ada memberikan satu talk lah, kata beliau. Terima kasih Pian, tapi kita kongsi dengan kisah anda seterusnya. Jadi waktu malam ni, bila saya tengah main stok, saya akan dengar rancangan Casey. Dahulunya saya dengar melalui saluran YouTube. Setelah saya dapat tahu boleh dengar secara live, saya dengar secara live melalui aplikasi Mi Radio. Nanti saya akan duduk depan komputer. Saya ada beberapa skrin depan saya, pelbagai jenis stok yang saya jual beli.
Sambil tu saya akan dengar Misteri Jam 12. Dan apa yang berlaku? Saya ni duduk dekat Bukit Gombak seorang diri lah. Saya masih belum berumah tangga, masih belum ada isteri. Dan kedua orang tua saya berada di kampung. Ya, lazimnya saya akan balik kampung pada 1 bulan sekali 2, ataupun ada kalanya pada waktu-waktu istimewa sajalah. Malam tu saya duduk dalam bilik seorang diri, tengah tengok stok sambil dengar MJ12. Dan kebetulan pula Casey sedang ceritakan tentang seorang suami main game pada waktu malam dan terkena gangguan. Kalau saya ingat saya, kisah yang Casey ceritakan, suami ni sedang main game dekat dalam satu bilik. Kemudian dia nampak isterinya lalu depan bilik tu. Dia teriak pada isterinya, dia panggil, kata, "Yang, buatkan abang kopi, Yang." Dan isterinya menyahut. Dan dalam kisah tu, setelah beberapa waktu tu, suami perasan, mana isteri aku? Pergi dapur ke, pergi tandas tak balik-balik. Mana ayah aku ni? Si suami pun bangun kan, Casey ceritakan. Jenguk dekat dapur, dapur gelap, tak ada orang. Ruang tamu, tak ada orang. Masuk bilik, isteri tengah tidur. Jadi disangkakan, mungkin isterinya tu lupa nak buat air selepas pergi tandas ke selepas pergi dapur, terus masuk bilik dan sambung tidur. Itu adalah andaian. Itu adalah andaian dia lah, isterinya. Jadi ini kisah yang dikirimkan oleh Pian. Jadi saya teringat kisah yang Casey kongsi ini sebab inilah berlaku kejadian saya sedang bertugas pada waktu malam. Tengah duduk Casey ceritakan tentang hal itu. Saya 2-3 kali toleh belakang, tengok dekat ruang tamu. Dan terus saya bangun, niat di hati saya nak keluar daripada bilik saya, nak pergi dekat ruang tamu, nak buka lampu. Pendengar Misteri Jam 12. Saya pun nak keluar daripada bilik. Baru nak jejakkan kaki, alangkah terperanjatnya saya nampak ada orang, Casey. Saya nampak ada orang, lebih tepat lagi seorang perempuan tengah duduk dekat sofa di rumah saya. Dia duduk dekat atas sofa, saya hanya nampak bahagian belakangnya saja. Dekat atas sofa, Casey, tengah duduk. Bila saya ternampak susuk tubuh tu, saya hentikan. Niat saya nak keluar bilik, pergi dekat ruang tamu untuk buka lampu. Malah saya masuk balik bilik, saya tutup pintu. Pintu bilik saya tutup. Dalam hati, tak apalah, aku tak payah buka lampu pun tak apalah. Saya duduk balik, saya terus melakukan kerja saya. Sedang saya tengok stok exchange ni, ya, wanita yang tadi duduk depan saya tak tahu mana dia pergi. Tiba-tiba Casey tahu tempat doorknob, tempat gagang pintu tu kan, tempat pemegang pintu. Katanya Pian, ada orang cuba macam gegarkan, macam nak buka pintu tau. Saya toleh, terus saya pandang ke arah doorknob yang ada dalam bilik tidur saya. Siapa sih? Saya diam. Casey, dalam hampir seminit dia gegarkan doorknob. Pendengar Ria 897 FM. Saya bangun. Saya terus naik atas katil, tarik selimut. Saya baca surah yang saya tahu. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Sampai ke hari ini, saya tak tahu sebenarnya apa yang terjadi dekat luar ruang tamu rumah. Yang pertama, nampak perempuan yang tak diundang, Casey, tengah duduk dekat ruang tamu. Yang kedua, tempat pegang pintu bilik saya ni bergegar seolah-olah ada orang gegarkan daripada luar pintu bilik. Ini kiriman saya ingin ketengahkan datang daripada Yul. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yul, pendengar Misteri Jam 12 dari Bedok Reservoir. Casey, pernah satu ketika dahulu terjadi kes banyak kematian yang berlaku dekat kawasan reservoir di Bedok Reservoir. Tu memang saya pernah ingat. Ada beberapa kes kematian yang pernah berlaku dekat kawasan tu. Saya nak ceritakan kejadian yang berlaku pada saya. Saya dengan isteri saya, kata Yul,
Kalau kita balik kerja, kita mandi, kita akan siap-siap, kita akan keluar pergi dekat Bedok Reservoir. Kita akan lakukan lari-lari anak, jogging Casey. Nak gaya hidup sihat. Jadi lazimnya kita akan jogging hanya pada waktu malam. Sebab sampai rumah dah pukul 7 lebih malam. Jadi biarkan solat maghrib, kemudian kita akan mula keluar dari rumah sekitar jam 8 lebih, jogging dan terus balik ke rumah. Jadi bila jogging dengan isteri ni, lazimnya saya ni akan jog lebih laju lah. Nanti isteri saya akan dekat belakang akan panggil saya, Bang, slow sikit lah bang. Isteri saya akan suruh saya, jangan terlalu laju. Kesian tengok dia Casey. Jadi saya akan ketawa Casey. Jadi satu waktu tu, saya jog pada waktu malam. Tengah jogging waktu malam dekat kawasan tepi reservoir di Bedok Reservoir. Kemudian saya dengar suara isteri saya, Bang, tunggu bang. Jadi saya pun toleh ke belakang. Bila saya toleh tu, saya dalam keadaan sedang berlari-lari anak. Ya, saya toleh, kemudian saya pusing ke belakang, saya tengah jog on the spot. Apa yang berlaku Casey? Saya toleh ke belakang, isteri saya seorang Casey tengah jogging dekat kawasan tu, dan malam tu memang tak ada orang lain. Hanya kami berdua sedang jogging. Jam 9 lebih malam. Saya ternampak belakang isteri saya. Ada susuk tubuh ni, kelihatan seperti seorang perempuan, tengah ikut dekat belakang isteri dalam keadaan macam orang tengah rukuk. Macam itulah dia berdiri dan ikut isteri saya dari belakang. Isteri saya panggil, Bang, tunggu bang. Saya toleh belakang. Astagfirullahaladzim. Sekarang nak buat apa ni Casey? Bila nampak susuk tubuh tu, saya pun pusing ke depan balik. Saya berhenti daripada jogging. Semakin dekat isteri saya dengar telapak kaki isteri. Tu dekat sebelah saya. Bang, abang ni suka tinggalkan saya lah. Saya dah seorang, meremang bang bulu rumah saya. Isteri saya beritahu saya yang bulu rumahnya meremang. Saya ni jeling. Bila saya jeling, isteri saya berdiri sebelah kanan saya. Jadi saya betul-betul sebelah kanan ni, saya takut nak toleh belakang, saya jeling. Bila saya jeling, isteri saya nampak mata saya. Isteri cakap, abang ni orang dah komplain meremang bulu rumah, lagi nak takut-takut kau orang main mata pula. Jadi isteri saya, pada waktu itu bila saya tengah jeling, isteri saya ingatkan saya nak takutkan dia. Saya jeling tengok belakang, abang. Saya pusing, belakang isteri saya, belakang saya, memang tidak ada orang lagi. Casey, ya Allah, pada waktu itu, saya nak terus jogging. Saya terpaksa batalkan. Saya kata pada isteri, Yang, jom Yang balik. Dah merajuk, isteri saya kata. Tak merajuk Yang, jom balik. Yelah bang, saya malam ni rasa tak sedap hati lah bang. Jalan, kita patah balik ni, kita jalan beberapa tapak, kita mula jogging balik. Jog perlahan-lahan, saya ikut rentak isteri sampai dekat kawasan yang mana saya nak keluar daripada tempat track jogging di Bedok Reservoir ni. Saya toleh ke belakang, saya nampak Casey dekat belakang. Benda tu tengah berdiri betul-betul dekat kawasan hujung reservoir. Sebelum nak masuk ke dalam air, dia tengah berdiri dalam keadaan rukuk. Yang ini daripada Marlina berkongsi. Assalamualaikum Gizi. Waalaikumsalam. Saya ada seorang anak berusia 5 tahun dan minggu lepas satu kejadian berlaku dalam rumah saya sebenarnya. Anak saya yang sedang tidur terbangun pada waktu malam.
Saya ni suka mendengar MJ12, tapi saya hanya mendengar rancangan KC bila saya berada di tempat tugas. Dekat rumah, no. Takut KC benda tu datang ke rumah. Wow. Yelah, masing-masing lah. Yang penting, kalau anda dengar di tempat tugas pun, terima kasih. Kata Marlina, hanya mendengar MJ12 di tempat tugas. Dan minggu lepas, anak saya, sedang semua orang tengah tidur, dia terbangun KC. Dia bangun, dia masuk dalam bilik, saya dengan suami tengah tidur. Anak saya ni, dia tidur dengan pembantu rumah. Berusia 5 tahun. Ya, jadi dia masuk bilik saya. Saya ni dapat nampak anak saya bangun lah. Dan ini perkara biasa, Casey. Anak saya kadang-kadang akan bangun pada waktu malam, dia akan masuk bilik saya, akan tidur dekat tengah-tengah. Ya, dekat tengah-tengah katil antara saya dengan suami yang sedang tidur. Jadi malam tu, saya ingatkan anak saya ni masuk dalam bilik dan tengah tidur tengah-tengah kita dengan saya dan suami. Jadi saya rasa dalam keadaan saya tidur ni, saya rasa ada orang naik katil ke si. Bila rasa ada orang naik katil, saya akan terus ingat, oh anak saya. Saya pun kisut ke badan tepi. Kemudian saya tidur. Saya dapat lihat, dapat rasakan ada orang baring. Antara saya dengan suami, kita tidur dekat atas katil king size. Saya dengan suami, tengah-tengah tu anak saya tengah tidur, tengah baring. Apa yang memeranjatkan saya? Apabila saya nak sentuh anak saya, nak pegang ni, mata tengah pejam ni, dah mengantuk kan, saya nak peluk anak saya. Jadi saya pun hayunkan tangan saya. Saya hayunkan tangan nak peluk anak. Saya peluk. Kemudian saya terpegang kepala dia, tau Casey. Saya pegang kepala. Saya pegang, saya jalankan tangan saya jalan. Mata pejam tangan saya bergerak pegang kepala. Saya tarik tangan. Kenapa rambut anak aku panjang Saya buka mata. Dekat tengah-tengah katil tak ada orang, Casey. Tak ada orang, tapi ada gap. Ada ruang yang mana suami dengan saya beralih. Seolah-olah beri ruang kepada sesuatu. Saya buka mata tengok. Saya sampai bangun daripada katil. Saya jalan pergi bilik pembantu rumah. Tengok anak saya tengah tidur dengan pembantu dengan nyenyak. Saya tengok dalam bilik saya, tengok suami, tengok katil. Siapa yang tadi naik katil kita ada ni daripada mana tadi daripada Fairuz berkongsi pengalaman Okey, Fairuz. Kata Fairuz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak ketengahkan satu peristiwa berlaku dekat luar rumah saya. Saya adalah seorang pendengar berasal dari Malaysia, daripada Pontian, Johor, Malaysia. Kejadian saya berada dekat luar rumah sedang betulkan motosikal saya. Jadi depan saya ni saya sedang menyangkung. Ini terjadi pada waktu malam. Ketika saya berada dekat luar rumah di Pontian, Johor, saya tengah menyangkung, betulkan motosikal. Belakang motosikal saya adalah kereta saya. Jadi isteri saya dekat dalam. Isteri saya dalam rumah dah tidur, dah kisi dengan anak-anak. Jadi saya ambil masa ni untuk betulkan motosikal. Sedang saya menyangkung ni, tengah betulkan motosikal ni, tiba-tiba saya nampak kisi ada beberapa pergerakan dalam kereta saya. Jadi biasalah mata ni, kalau kita tengah pandang ke satu sudut tengah buat kerja, tiba-tiba macam rasa ada kelibat, ada benda lalu kan, kita akan alihkan perhatian kita di depan ni ke sudut yang mana kita rasakan ada benda yang bergerak. Jadi saya tengah buat motosikal dekat tingkap kereta saya ni, beberapa kali ada macam imbasan tu. Saya tengok lagi. Saya tengok tak ada orang. Tak apalah, buat lagi kerja. Tengok lagi ada macam ada benda bergerak tu. Saya tengok lagi tak ada orang. Beberapa kali benda ni berlaku sampaikan saya berdiri ke si. Saya berdiri. Berdiri, saya tengok dalam
Dalam kereta saya, alangkah terperanjatnya saya nampak dalam kereta ada orang tengah duduk tempat duduk belakang. Casey, saya nampak dengan jelas ada orang tengah duduk di tempat duduk belakang kenderaan saya. Waktu tu saya angkat barang-barang perkakas-perkakas yang saya gunakan untuk betulkan motor tu. Motor pun tak habis betul. Saya angkat, masuk balik dalam kotak. Saya terus masuk ke dalam rumah. Sebelum saya tutup pintu, sempat saya menjengah dan tengok di tempat duduk belakang. Susuk tubuh yang saya nampak awal tadi dah tak ada. Sudah tiada, tapi walaupun dah tak ada, saya tak berani nak teruskan. Malam tu Casey, seram Casey. Di tengah duduk Casey, di tempat duduk belakang kereta saya, dekat rumah saya, Pontian, Johor. Siapa bercakap ni? Nama saya Ashraf. Ashraf. Tadi siapa tiba-tiba ketawa kat belakang tu? Seram Kawan saya. Apa dia? Kawan saya. Ketawa dia. Boleh berlakon filem seram Tengah dengar film juga. Oh, patutlah. Di mana sekarang Ashraf? Saya di rumah Aljunied. Dan di Aljunied Jadi Aljunied ni bila saya memandu dekat kawasan Lebur Raya PIE, saya nampak ada beberapa blok yang kosong betul? Saya betul yang Sim Drive. Oh, Sim Drive. Kawasan tu memang nak dirobohkan lah rumah-rumah tu. Saya rasa akan dirobohkan, tapi tak tentulah sampai sekarang belum diroboh. Oh, sampai sekarang masih kosong lah. Masih ada lagi. Mesti tempat berhantu dengar. Anda tinggal kawasan Aljunied dekat mana ni? Tinggal dekat daerah McDonald 96. Dan pengalaman anda silakan tentang apa? Okey. Pengalaman saya Okey. Satu hari ni kan cik. Ni DPKT betul lah. Saya habis apa lagi? Saya baru bangun lah. Saya baru bangun dekat rumah saya yang 96. Pasal ni rumah ada seram sikit. So bila saya bangun, saya tak nampak seseorang. Mak saya pun tak ada. Kakak saya dengan mak saya tak ada. Habis saya dah start dengar ada macam cekau, bunyi cekau dekat pintu. Pasal saya fikir kucing saya. Pasal saya ada kucing kan. Tapi saya, alangkahnya kan cik, saya nampak ada orang. Tapi bukan orang, tapi dia macam orang, tapi dia nampak macam orang. Tapi saya dapat tahu itu kawan saya Iqbal yang kat sana. Yes, anda terperasan lah rupa-rupanya teman anda yang dekat luar. Saya habis saya ajak dia masuk lah. Pasal dia kan kawan saya tu bangsa ada bercakap, saya rasa tak sedap. Terus saya cakap, saya pun pada tadi rasa tak sedap. Bagi aku mandi dulu. Habis dia pun mandi. Habis dia cakap, Ashraf, keluar toilet. Aku nampak benda. Saya cakap lah, ada apa? Tak ada apa-apa kan, light lah dulu. Terus dia dengar macam ada bunyi bicycle. Orang keluar macam tapak-tapak kaki. Habis alangkahnya saya dapat tahu Kiki, kawan saya lagi satu datang, Syauki. Ada akhirnya kawan yang datang semua kawan awak lah. Kiki, I'm one of your fans. Terima kasih. I'm one of your fans, man. I love what you do. Terima kasih ya. Selamat malam. Kadang-kadang macam tu lah bila kita tengah sorang-sorang ni kan. Tengah sorang-sorang ada orang dekat luar. Kita tengok nama siapa pula dekat luar. Sekali members kita yang datang. Yang ini, kisah berikut ini agak serupa pengalamannya. Datang daripada mana tadi kejap Okey, Syam. Kata Syam, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Saya Syam, pendengar dan pembina MJ12, berasal dari Jurong West. Kisah terjadi dekat rumah saya. Saya dalam rumah Casey, tengah duduk, tengah tunggu member saya datang. Member saya datang ni nak hantar barang yang saya kirimkan, yang saya kirim dari dia. Jadi dia kata tengah on the way. Dia message saya lah, bro on the way, nanti standby Jadi dia takut saya tidur sebab dah malam kan. Dan saya kata okey, aku tak tidur, aku tunggu kau.
Tengah duduk selang 15 minit, ada orang ketuk pintu. Jadi biasalah Casey, bila kita tengah tunggu kawan nak datang, kita tengah tunggu kehadiran seseorang, dan bila dengar bunyi pintu ketuk, kita akan ingat orang yang kita tunggu tu dah sampai. Kan? Jadi apa yang berlaku? Saya pun bangun. Saya bangun, kemudian saya pergi dekat pintu. Sampai dekat pintu, saya buka pintu, saya tengok dekat luar rumah. Tak ada orang, Casey. Kemudian saya kata, saya cakap dengan teman saya lah. Saya ingatkan teman saya dekat luar tu, tengah sembunyi. Sebab dia memang suka datang rumah, dia suka ketuk-ketuk pintu, kemudian dia sembunyi. Dia buka pintu, tak ada orang. Saya tahu dia tengah sembunyi. Saya pun cakap, Dol, kau nak main-main takutkan aku? Keluarlah, cepatlah, mana barang aku? Tahu saya kata. Dan saya ternampak, betul-betul dekat sebalik tembok tu ada kain Casey. Macam kain baju lah, orang pakai baju kan, nampak kain. Nampak sikit. Saya nampak tu kain, saya kata, kau nak takutkan aku. Okay, saya nampak kain tu, ada orang sembunyi lah sebab ternampak kain terkeluar sedikit daripada celah tembok tu. Pendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba, telefon saya vibrate. Dekat tangan ni tengah vibrate. Saya pun tengok, member saya ni, saya angkat. Hello, kau jangan nak sembunyi dekat tembok, aku nampak baju kau lah. Kau jangan nak step man, kau dekat mana? Apa ni kau merepek? Teman saya cakap lah, apa yang kau merepek ni? Tak ada, kau jangan nak step call aku, kau tengah on the way lah, tak takut Kau dekat belakang tembok, aku nampak baju kau. Bro, dia kata, aku tengah driving lah. Kau jangan tipu lah. Casey, bila dia tengah driving, saya kata jangan nak tipu. Kau dengar dia, aku bunyikan horn. Ten. Dalam handphone dengar Casey bunyi horn kereta. Aku tengah driving, aku nak cakap engkau, aku nak dekat sampai. Kau tak tidur kan? Aku tak tidur, aku naik sekarang. Casey, saya tutup pintu terus. Siapa sih ketuk pintu? Kemudian nampak baju tu Casey dekat celah tembok tu. Saya dah Saya kembali duduk. Kemudian dah duduk ni dalam beberapa saat pintu rumah saya. Tak mungkin kawan sebab kawan saya baru telefon, mesti dia ada masa, dia akan ambil masa untuk letak kenderaan, jalan pergi dekat lift, naik lift kan. Jadi baru letak telefon, ada orang ketuk pintu. That's not my friend. Dia ketuk lagi Casey. Sekali lagi dia ketuk. Saya diam tak layan. Tiba-tiba saya cakap, dah, jangan kacau aku lah. Jangan main-main Terus saya dengar telapak kaki orang jalan sirit. Semakin jauh daripada pintu rumah saya. Dia tentang orang datang rumah, yang dinanti tak sampai, yang sampai benda lain pula. Yang ini daripada Farhan. Katanya, Assalamualaikum Casey. Saya Farhan. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi satu kejadian ringkas yang berlaku pada diri saya, kata Farhan. Ini memang benar-benar berlaku. Waktu tu saya sedang berada dekat luar rumah. Dan saya sedang berada di luar rumah nak buka pintu. Apabila saya ternampak rumah jiran sebelah Casey, dia ada gantung telekong yang dijemur. Jadi telekong ni digantung gunakan hanger, kata Farhan. Dia gunakan hanger, dia gantung betul-betul dekat koridor rumah lah. Jadi bahagian atas lekong dengan bahagian bawah tu digantung dekat hanger. Betul-betul macam orang tau Casey. Bila saya tengok, saya terus macam terkeluar kata kesat lah, sebab terperanjat. Dan apa yang berlaku, telekong tu tengah buka pintu ni, tiba-tiba saya nampak telekong tu pusing tu, dia pusing. Cara dia pusing, kalau angin tiup kita tahu dia pusing, very, katanya kalau angin tiup tu, kalau telekong tu pusing tu, maaf, tiba-tiba nak terbatuk lah. Mesti ada orang mengumpat dekatnya. Tersedap lah saya. Kalau telekong tu pusing tu, dia pusing secara tidak teratur lah katanya. Kata di sini, mana pula air? Sedap. Jadi pendekkan cerita,
telekung tu pusing, macam ada orang kawal tu. Macam telekung tak ada orang. Dia pusing pelan, dia pusing. Sebelum dia pusing habis, saya terus buka pintu, masuk dalam rumah, tutup pintu terus. Boom. Scary gila ke si. Tak tahulah tu telekung ke ataupun tidak. So the next day, saya bangun pagi, saya terus keluar rumah tengok dekat luar, mungkin telekung tu dah diangkat lah. Tapi saya sampai ke hari ini tertanya-tanya, bila saya fikir kembali, saya tak pernah nampak jiran saya jemur telekung. Malam tu saya boleh nampak dia jemur telekung macam tu. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nama saya Syarif. Syarif, panggilan dari mana? Saya buat panggilan daripada Beach Road. Oh, orang Beach Road Wow, ini orang lama, flat lama Dan pengalaman anda Syarif tentang apa ni? Silakan. Ini pengalaman saya kira tak seram tapi misteri. Apa yang berlaku tu? Jadi perkara ini terjadi di sebuah hotel di Singapura. Dekat mana dekat ni Raffles. Okay, saya bekerja malam pada waktu itu. Bekerja sebagai pembersih. Jadi waktu saya tengah buat perjalanan di lobi tu kan, angin tak ada Casey. Angin tak ada, apa tak ada. Satu lampu pun tak goyang, tapi cuma ada satu lampu je bergoyang. Goyangnya dibaratkan seperti macam orang tengah bergayut gitu. Saya ambil video semua. Sambil dia ambil video, saya berbual. Video tu saya tengok lampu tu dekat-dekat, saya dekatkan. Saya tengok lampu lain, tak ada yang bergerak. Cuma satu lampu je yang bergerak. Jadi waktu saya ambil video tu, saya tertanya-tanya, macam mana lampu ni boleh bergerak? Memandangkan satu angin pun saya tak rasa. Itu dah mesti buat saya lah. Memang dekat sana waktu saya tengah buat hijack kan, ada dekat pokok-pokok dengar macam orang berlari. Jadi saya tak indahkan lah, pasal saya tahu saya tengah bertugas kan, buat bodoh je lah. Bagi saya memang tak seram lah, tapi yang mestinya lampu tu bergerak. Angin dengan angin tak ada rasa angin pun, badan saya berpeluh lagi ada. Tapi saya tengok lampu tu bergerak. Dia bukan bergerak berayun kuat, tak macam slow je, seperti macam orang tengah main pelan-pelan. Itu je misteri. Kita saya Cik. Terima kasih pada anda ya, brother. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow, rumah di kawasan Beach Road. Best Sebelah rumah je dah masuk kawasan Arab Street. Situ banyak tempat-tempat makan. Beach Road jangan cakap lah ada banyak tempat makan tapi sebelah tu Arab Street tu, kafe lain. Boleh jadi hantu makan. Terima kasih pada anda semua. Yang ini kiriman daripada Kak Rokiah. Assalamualaikum Kesi. Ini Kak Rokiah di sini, ataupun Kesi boleh panggil Kak Rock. Biasalah orang nama Rokiah ni kalau short form Rock ROK, Rock, Kak Rock. Jadi Kak Rock di sini nak kongsi satu pengalaman. Kejadian ini Kesi berlaku pada diri kakak. Ini berkenaan dengan arwah mak mertua yang meninggal dunia. Dipendekkan cerita kata Kak Rokiah ni dululah lama semasa baru saja berumah tangga. Sekarang ni Casey kata Kak Rokiah dah ada cucu pun. Jadi lama dulu Casey. Arwah mak mertua kakak ni orangnya bukan jalang-jalang. Adalah ilmu-ilmu tertentu. Dipendekkan cerita, ada mengatakan ni ada beberapa orang mengatakan bila arwah mak meninggal dunia kena hati-hati. Waktu dia dah tunjuk tanda-tanda dia sakit ni, kakak dah terima dah berita yang mengatakan supaya hati-hati bila arwah meninggal. Jadi apa yang berlaku, mengikut apa yang disampaikan lah oleh orang-orang yang kakak kenal, ahli keluarga yang terdekat ni dia katakan bila mak meninggal hati-hati tau. Nanti katanya ada yang datang balik lah. Jadi arwah mak ni dah pun dihantar ke tanah perkuburan, dikebumikan. Malam hari Casey, kakak dengan suami
Ya, waktu tu baru berumah tangga dan mak mertua baru meninggal. Ya, mak mertua baru meninggal, baru berumah tangga, belum ada anak. Jadi dah dikebumikan dan malam tu tengah tidur dengan suami lah Casey. Dan kakak tengah baring ni, dan dalam kepala otak ni kakak dengan suami dah bermain amaran-amaran yang orang berikan. Ya, kau baik-baik kat rumah ni. Nanti setelah arwah dikebumikan, kadam arwah akan balik rumah. Semua katakan kadam arwah. Jadi arwah mak mertua ni adalah seorang tukang ubat. Dia menggunakan khidmat kadam. Ya, kadam ni kalau dikatakan jin lah. Dan ada yang panggil hantu, ya, macam-macam lah, hantu raya, hantu polong. Akan balik rumah ni. Dan memang sahnya bila arwah ada meninggal dunia, pakcik saudara yang mana menasihatkan kakak dengan suami ni, bila semua orang dah balik, dia belum balik, dia yang terakhir, dia pagar Casey. Pagar depan pintu, pagar tingkap, semua dia pagar. Satu rumah dia pagar. Dan dia nasihatkan, dia beritahu suami, Syam, di malam ni untuk 7 malam yang pertama setelah pengembumian arwah mak kau, selepas 12 tengah malam, kau akan dengar bunyi orang ketuk pintu, orang beri salam. Jangan jawab, jangan buka. Kadam arwah mak kau balik. Ya? Ya Pak. Dia pun balik. Saya dengan suami pun tidur. Dan kami masih rasa takut lah. Malam pertama setelah arwah dikebumikan, Casey, sumpah tak bedek. Saya dengan suami tengah tidur, pukul 12 tengah malam. Pintu bilik kami, pintu rumah kami. Bang, siapa ketuk pintu bang? Dah. Kan Pak Man cakap, jangan indahkan buat bodoh tidur sudah. Casey, sepanjang malam ketuk pintu, Casey. Sepanjang malam. Kadam nak balik, Casey, balik rumah. Sebab itu tempat tinggal dia. Bertahun suami duduk rumah ni dengan mak dia sampai sebelum saya kahwin dengan dia. Masih duduk dalam rumah ni. Situlah tempat mak asapkan benda-benda dia. Dia balik sebab tuan empunya badan dah meninggal. Besok malam sama ke si, ketuk tingkap pula. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Dan kata pakcik suami, tingkap tidur malam semua tutup dengan langsir. Sebab aku tak nak nampak korang terkejut. Tutup ke si semua dengan langsir. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Dan memang benar, antar satu malam sedang kami tidur, saya dengar ada orang beri salam ke si. Bunyi seperti orang beri salam. Assalamualaikum. 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 Syam. Syam, mak balik, Syam. Syam, mak balik. Pendengar ya 897. Saya terpaksa hidup dalam ketakutan untuk 7 malam, Casey. 7 malam hidup dalam ketakutan. Kerana menurut pakcik saudara, suami saya, selepas 7 malam dia datang balik, tak ada orang buka pintu, tak ada orang nak benarkan dia masuk. Dia akan dikategorikan dalam kadam yang tidak bertuan. Lazimnya dia akan sembunyi dekat kawasan seperti pokok, tempat-tempat yang rasanya sunyi dan seram. Dia akan berada dekat sana. Sekian, terima kasih dan selamat tengah malam.
Saya yang cerita kisah ni, saya yang meremang. Ayolah. Dah lah konti ni gelap Sorang-sorang pula tu dengan cerita Bayangkan pakcik kata, mak kau dah kebumikan, malam kau tidur lepas 12:30 malam, kalau dengar orang ketuk pintu beri salam jangan buka. Itu kadam arwah mak kau. Terima kasih pada semua. Casey undurkan diri. Jumpa ada esok malam dalam Misteri Jam 12.